Bersama dengan Norish pada minggu ini dalam segmen Inspirasi Norish. Dan jangan lupa untuk episod seterusnya setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, diam tak diam kita dah pun masuk ke episod ketiga bersama dengan Norish dalam Inspirasi Norish setiap Jumaat jam 5 petang di Iwana TV Network. Okey, apa khabar semua? Norish harapkan dalam keadaan kita masih lagi PKP kan sekarang ni. So semoga semuanya sihat walafiat. Alhamdulillah, Norish pun sihat dan semoga kita semua dijauhkan dari harap-haraplah minta jauh dari terkena COVID tu kan. Betul tak? Alhamdulillah. Terima kasih kepada followers FB Norish, followers IG dan juga followers di platform-platform media sosial Norish yang lain yang sudi support Norish, yang melihat Norish di Iwana TV Network. Okey, ada yang masih lagi tanya mana nak tengok Inspirasi Norish ni, Norish kan macam tu. Okey, page Iwana TV Network ni adalah Facebook, di Facebook, ada dekat Facebook. Pergi je, type je Iwana TV Network, confirm ada keluar kat situ, follow, so that daripada situlah akan dapat notification, so that akan setiap minggu. Dan insya-Allah tak ada aral, harapkan macam Norish selalu sihat supaya dapat selalu berkongsi dengan you all di luar sana. I love you all. Terima kasih sebab sudi sokong Norish. I really appreciate. Hai, jumpa di dalam segmen 2 Inspirasi Norish. Alhamdulillah, setakat inilah sebelum kita ada guest speaker ataupun tetamu jemputan ke studio ataupun secara live streaming yang akan Norish bawakan nanti ke dalam segmen Inspirasi Norish ni. Untuk beberapa episod ini dan beberapa episod yang terdekat yang akan datang, Norish dalam segmen 2 ini Norish akan bawakan kisah-kisah inspirasi tentang ketokohan ataupun ulas isu-isu tertentu yang berkaitan dengan inspirasi. So, macam mana tu? Check semangat kita hari ni macam mana? Semangat tak? Alhamdulillah, semangat tak? Kan? Okey. Norish masih ingat lagi dalam first episode, dalam episod 1, Norish ada terangkan secara brief pasal inspirasi Norish ni, bagaimana untuk terinspirasi. Dan kalau macam dalam episod 2 hari tu pun Norish dah ada juga share pasal tips dan juga teknik untuk bahagia cara kita, betul tak? Kan? Siapa yang follow Norish boleh ingat episod 1 Norish bercakap pasal inspirasi kehidupan. Okey, yang kedua Norish bercakap pasal bahagia cara kita. Dan pada episod 3 hari ini Norish akan bawakan satu lagi kisah inspirasi seorang idola yang memang seorang idola Norish dalam industri penyiaran, pengacaraan juga pun dalam episod 3 ini. Okey, topik episod 3 pada hari ini yang Norish akan kongsikan secara santai dengan you all di luar sana. Tajuk topik untuk episod 3 pada hari ini adalah terima kekalahan dengan tangan terbuka. Terima kekalahan dengan tangan terbuka. Senang ke tak senang? Tak senang. Ya. Pula dalam keadaan kita, dalam keadaan PKP, orang kata apa yang paling menduga sebenarnya kita untuk kita terima kekalahan, ya. Ramai orang kalah. Kalau tanyalah, Norish menang ke? Saya kalah juga, ya. Cuma kadang-kadang kita tak nak share sangat apakah bentuk kekalahan kita. Tetapi it's okay, saya okay, Norish okay nak share apakah bentuk kekalahan kita, terutama dalam sejak setahun lepas pada Mac 2020 yang lepas kan. Banyak benda yang plan-plan tak jadi, banyak yang benda yang dah 70%, 80%, 90% lepas tu dah just gone with the wind, just macam tu, tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab dugaan pandemik ini kan. Jadi bermakna untuk menerima kekalahan dengan tangan terbuka tu, dia bukan sesenang dan juga bukan sesedap nak cakap. Maknanya just macam sebut macam tu je, orang kata apa, just you sebut, lepas tu you boleh buat. Tak, Norish tahu. Dan benda ni dia bukannya sesuatu yang senang dan tak semua orang boleh lalu. Norish faham benda tu, ya. Sebab untuk diri kita sendiri pun, untuk menerima kekalahan terbuka tu, satu benda yang Norish nampak lah kan, yang paling ni sekali, terutama untuk kita sebagai kita orang Islam, ya. Kita orang Islam, selain daripada memang wajib percaya qada dan juga qadar, ketentuan, ujian, cubaan, cabaran apa semua tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena didik hati kita macam mana nak terima kekalahan tu, menerima kekalahan dengan tangan
yang terbuka. Maknanya apa tu? Hati kita yang kena didik untuk kita redha. Hati yang terdidik untuk redha baru kita boleh terima dengan tangan terbuka. Kalau hati kita tak redha, tak sabar, belum cukup lagi berdoa, belum lagi cukup aktiviti-aktiviti ibadah spiritual dan sebagainya, memang agak sukar. Nourish cukup percaya agak sukar untuk kita terima kekalahan itu dengan tangan yang terbuka. Kisah inspirasi dalam segmen 2 pada hari ini yang Nourish akan bawakan adalah berkenaan dengan personality yang memang Nourish kagumi, semangat juang beliau, dan sebenarnya Nourish selalu melihat beliau di kaca TV, kaca televisyen sebagai seorang pembaca berita di TV3. Saya membesar bersama beliau, melihat beliau di kaca TV3 yang sekarang beliau dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah YB Senator Ras Adi Barazi. Nourish cukup teruja dengan confident beliau semasa beliau masih lagi sihat, masih boleh berjalan. Alhamdulillah, sekarang pun beliau sihat walaupun beliau dah masuk dalam kategori orang kurang upaya. Tetapi apa yang menyuntik semangat Nourish yang boleh, insya-Allah, yang kisah beliau yang kita boleh jadikan sebagai satu suntikan semangat untuk kita terima kekalahan secara terbuka sekurang-kurangnya. Macam dengan Nourish sendiri, saya masih lagi boleh berdiri dengan sihat macam ni, ya. Tetapi beliau berkerusi roda. Beliau sudah menjadi seorang orang kurang upaya. Nourish bawakan siapakah dia? YB Senator Ras Adi Barazi. YB, jika YB sedang menonton Nourish sekarang ini, Nourish ucapkan tahniah. I really adore by your spirit. I really adore your strength and your life principle spark my life lots. Saya belajar banyak dari YB. Jika YB sedang menonton saya sekarang, saya berterima kasih di atas semangat yang bukan sahaja YB beri kepada saya pada hari ini. Dan kenapa kisah hidup YB menjadi pilihan Nourish pada hari ini? Sebab Nourish nak, Nourish nak lebih ramai viewers yang sedang menonton Nourish juga mendapat suntikan semangat bagaimana untuk menerima kekalahan seperti mana yang YB, daripada cerita YB Nourish tengok dekat YouTube, ada buat bacaan dekat Google, tengok Facebook dan sebagainya. Untuk orang yang calang-calang, kalau tidak ada kekuatan dalaman, kalau tak boleh menerima kekalahan secara terbuka, memang tak boleh hadap benda ni, dan it's not very easy. Kisah YB menyuntik semangat saya. Saya mengikuti YB Senator Ras Adi Barazi sejak zaman sekolah. Dan tak sangka satu hari saya juga menyertai bidang broadcasting dan juga filming semasa buat degree di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masih juga di situ, YB Senator Ras Adi Barazi juga merupakan idola saya. Seronok tengok beliau membaca berita dengan cukup yakin sekali. Suara sedap, and you are gorgeous also. Pada tahun 1995, bagaimana bermulanya cerita penghijrahan kehidupan daripada seorang Ras Adi Barazi yang saya cukup kagumi, yang Nourish cukup kagumi. Bermula tahun 1995, Nourish ada buat bacaan. YB terlibat dengan kemalangan pada tahun 1995 yang menyebabkan kesan daripada kemalangan tu terpaksa dipasang titanium, pasang besi di belakang tengkuk, YB Senator Ras Adi Barazi. Tapi pada masa tu YB Ras Adi Barazi masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh pergi bekerja macam biasa, kan? Dan kemudian pada tahun 2001, tak silap Nourish pun ada juga bacaan memang ianya menjadi satu berita yang agak viral lah pada masa tu. Pada tahun 2001, YB belum lagi YB pada masa itulah, telah diserang, balik daripada kerja nak ke rumah mak, dan dimaklumkan pada masa tu dalam pukul 12 lebih malam macam itulah, kan. Sampai je dekat depan rumah tu, tiba-tiba ada satu kumpulan motor, YB baru perasan ada satu kumpulan motosikal
Kita skala besar kan, Norris tak perasan yang tu. Dan tiba-tiba seorang daripada mereka turun daripada motor dan ambil helmet dan juga pukul kepala YB bertubi-tubi sehingga YB jatuh. Dan pada masa itu ahli keluarga yang menyedari YB dah sampai dan ada kejadian di hadapan rumah itu, mereka keluar dan group of motor yang menyerang YB itu melarikan diri. Okey. Dan kemudian YB masih lagi okey, masih lagi boleh berjalan. Pada tahun 2002, YB diuji lagi. YB pakai tangga. Terima kasih YB menonton saya. Saya akan pastikan memang YB menonton saya. Pada tahun 2002, YB guna tangga untuk panjat baiki ataupun ambil sesuatu. Pada tahun 2002, tiba-tiba you slip down, you jatuh. Dan hasil dari kejatuhan itu jugalah, jatuh daripada tangga itu, YB terpaksa dimasukkan ke hospital dan atas nasihat lebih ramai orang untuk mendapatkan operation di overseas. Selepas seminggu daripada operation itu, YB Ras Adibarazi dimaklumkan beliau memang dah tak boleh berjalan sampai bila-bila. Senang kata, lumpuh. Dan beliau bertanya kepada doktor yang merawat beliau, how come I boleh lumpuh baru je last week? Jalan elok pun. Kan? Kita tak boleh tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan akan datang, dan begitulah. Bagaimana kisah inspirasi YB ini yang YB kongsikan. Sejak daripada itu juga YB hilang kawan. YB ada kata dalam satu perkongsian YB di media sosial, when you are disabled, people will downgrade you. People treat you like a third world citizen. Memang layan buruk sebab disable. YB kata YB hilang kawan, but you don't mind. You don't mind. YB kata YB tak kisah walaupun tak ada hilang kawan, tak ada kawan. Masa tu baru sedar siapa kawan, siapa sahabat, dan siapa yang ada dan siapa yang tak ada. Dan start daripada itu juga bagaimana YB Senator Ras Adibarazi membina balik diri beliau. Beliau kata beliau tak kisah orang tak datang tengok beliau pun tak apa, it's okay. Sebab beliau tune pemikiran dan juga mindset beliau untuk berfikiran baik, always positif. Sebab beliau percaya kalau kita menerima kekalahan itu dalam keadaan yang negatif, beliau kata memang boleh jadi it drown you somewhere. You can be crazy. Sebab tak boleh menerima kekalahan. Tetapi kekuatan semangat YB membuatkan YB bangkit balik dengan mengatakan YB tak akan pandang belakang lagi. YB akan bangkit. Dan sebenarnya ada beberapa kisah yang YB kongsikan, yang Norris akan kongsikan kat sini. Yang mana kisah ini juga, Norris cakap terus teranglah ya. Norris menonton YouTube pasal YB. Norris ada buat bacaan. It turned me to tears. Saya menangis. Terus terang Norris cakap. Saya menangis. Macam pagi ini pun, ada Norris buat review kan, melihat berkali-kali YouTube yang hasil rakaman daripada beberapa pihak tentang YB Senator Ras Adibarazi. I'm crying, to be frank. Saya bagi tahu tim production pada hari ini pun, saya kata I'm crying. It 3 times already. Menangis sehinggalah syuting ini dijalankan. Tapi alhamdulillah, sebab itu suntikan semangat. Saya belajar sesuatu sebab dalam keadaan PKP sekarang, dalam keadaan kita susah nak bounce back sekarang, kekuatan semangat seorang yang disabled person like you cukup-cukup memberikan semangat. Sebab itu Norris nak supaya kekuatan semangat ni bukan hanya Norris saja yang ada, tapi nak dikongsikan dengan lebih ramai orang yang dekat luar sana. Terima kekalahan dengan tangan terbuka, tak semua orang boleh lalu. Ini hakikat, ya. Macam Norris sendiri pun, kita manusia biasa. Ada masa-masanya memang kita down, ya. Bukan tak boleh layan down. Berapa hari? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 2 minggu, layan. Tak apa, it's okay. Tetapi pastikan dalam ruang-ruang melayan rasa kekalahan yang kita ada itu, pastikan kita melayan dalam berkat kita nak rasa kita kembali kepada Allah. Sebab itu saja cara yang terbaik. Kembali kepada Allah dengan banyak buat aktiviti ibadah, bangun solat malam, tahajud, ya.
buat zikir-zikir sebagai orang Islam, dan juga buat maybe meditation ataupun spiritual healing mengikut kepercayaan agama masing-masing. Itu yang sebaiknya. Norris sambung pasal YB Senator Ras Adi Barazi. Bagaimana kekalahan dan juga kekalahan, berkali-kali kekalahan yang beliau rasakan dalam kehidupan beliau, yang membuatkan beliau terfikir, sampai bila nak melayan semua ni? Kalau terus layan kekalahan tu, sampai bila-bila akan menjadi seorang yang kalah? Dan hakikat dalam kehidupan ini pun, tak ada siapa pun suka orang yang gagal. Norris pernah kawan pernah bercerita kepada Norris, tak ada orang yang suka orang yang tak ada duit. Tak ada orang suka kepada orang yang suka gagal. You choose who you want to become. Sebab kita yang track life kita. Kisah bagaimana YB Senator Ras Adi Barazi bangkit kembali, menerima kekalahan dengan tangan terbuka. Kata beliau, I want to dream big. I dream big as I can. Dream big, kembali bermimpi. Walaupun tak ada upaya, walaupun dalam keadaan berkerusi roda, dalam keadaan sudah pun dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Beliau pernah kongsikan bagaimana susahnya melalui zaman kekalahan tu. Ada dua cerita yang cukup menyayat hati, yang cukup memberi inspirasi kepada Norris. Bagaimana apabila kita melayan kekalahan dalam keadaan-keadaan tertentu, memang kita akan down banyak. Kisah satu yang dibawakan oleh beliau adalah apabila beliau 6 tahun tak ada job. Tak ada job mengacara. As you know, beliau juga merupakan seorang pengacara. YB juga merupakan seorang pembaca berita. Dah tak ada job, langsung tak ada sepanjang 6 tahun. Dan beliau juga pernah kongsikan, beliau disebabkan tak ada job, tak ada duit lah, kan? Tak ada income, tak ada pendapatan. Beliau melayani seluruh kesakitan itu seorang diri. Dan makanan beliau adalah nasi kosong, garam dan juga tap water. Apa tu? Nasi kosong, garam dan juga air pahit. Dia kata, I eat rice, salt and tap water. Dan pernah beliau ditawarkan, ada somebody call, a guy call, kata beliau. A guy call, offer job. Duduk dalam 15 minit kemudian, the same guy call lagi beliau, bagi tahu, I'm so sorry, the job was taken. Job tu dah ada orang ambil. So that beliau tanya balik, kenapa ada orang ambil? You just cakap dengan saya. Dan beliau sangat-sangat mengharapkan supaya beliau dapat job tu untuk survive. Yalah, dah job dah 6 tahun dah tak ada kan. Okay, I'm so sorry. That guy kata, I'm so sorry, I tak boleh bagi you job ni sebab orang lain dah ambil. Dan YB Ras Adi Barazi tanya lagi, is that because I'm disabled? Adakah sebab saya ni seorang yang tak berupaya? Saya seorang yang OKU, kan? Orang senang cerita orang cacat. Dah jadi cacat lah, tak boleh jalan, duduk atas wheelchair kan? Dan that guy jawab, ya betul. The people say, dia kata, the people say they don't want you because you are disabled. They don't want you to be MC or event because you bring bad luck. Membawa nasib yang buruk. Teruk kan? Kalau kita berada dalam keadaan kekalahan itu pun, kita pun sama juga. Kan? Apabila kita menjadi seorang yang kalah. Bagaimana kita akan dilayan sebagai orang yang salah. Sebagai orang yang kalah. Itu kisah yang pertama. Dan kisah yang kedua yang beliau kongsikan ini cukup menyayat hati. Okey, setelah menunggu agak lama, beliau mendapat, YB mendapat tawaran untuk buat voice over recording untuk satu komersial iklan. Untuk satu iklan. Jadi beliau ke sana. Bila sampai ke tempat itu, beliau dimaklumkan, oh, yang lelaki yang menunggu untuk dekat studio tu maklumkan, I'm so sorry, tempat kami nak ke studio tu di tingkat 6. Kami tak ada lift. How come? Beliau berkerusi roda. Tak apa, kita boleh naik dekat sana. I'm so sorry. Tak apa, macam ni, I bawa you punya kursi roda, you naik boleh. Dan beliau naik. Macam mana beliau naik? Ke tingkat 6. Beliau mengesot pakai tangan. Bagaimana beliau kata beliau melawan, macam dia kata bersih semua tempat-tempat yang every stairs yang beliau naik tu.
The moment beliau sampai dekat tingkat 6 itu, lelaki tu betul-betul minta maaf. I'm so sorry Ras, I'm so sorry sebab terpaksa macam tu. Bukan I saja nak buat you macam ni, dia kata. It's okay. Dan lelaki tu kemudian bagi towel, tuala. Bila YB ambil, ya, Ras Adiba Razi ambil towel tu untuk lap tangan, beliau baru perasan, masa itulah baru perasan tangan beliau habis semua luka. Tangan beliau habis semua luka dan berdarah. Lelaki tu memang minta maaf sangat-sangatlah. That guy sangat-sangat minta maaf. Sorry Ras, I didn't mean it. I bukan sesaja nak buat ni. No. Ya, YB Senator Ras Adiba Razi kata, no, it's okay. You promise to give me that 500 baht, right? Untuk dapat RM500. Nampak? Itu bentuk-bentuk kekalahan dalam keadaan. Bayangkan seorang yang langsung tak boleh berjalan, bagaimana naik tangga pakai tangan. Untuk seorang Ras Adiba Razi, saya membesar, ya, Nourish membesar bersama beliau, melihat beliau di TV, beliau mengacara dan sebagainya. Sejak dari itu, beliau kata beliau tak boleh. Satu prinsip kehidupan yang beliau dapat apabila menjadi seorang yang disable ini, beliau kata, you cannot depend to anyone. You have to depend to yourself. Tak boleh bergantung kepada orang lain untuk hidup. Nak tak nak, memang kena bergantung kepada diri sendiri. People come and go. Orang datang dan juga orang pergi dalam kehidupan ini. At the end of the day, you datang seorang dan you juga akan balik seorang. Itu inspirasi kehidupan yang dibawakan oleh YB Senator Ras Adiba Razi. YB Senator Ras Adiba Razi membawa dua lagi inspirasi yang membuatkan beliau sendiri terinspirasi dari orang lain. Okey, sekarang saya, Nourish, ataupun you all viewers yang sedang menonton Nourish sekarang ini, terinspirasi dengan kisah yang Nourish bawakan dari Ras Adiba Razi, YB Senator Ras Adiba Razi. Tetapi beliau sendiri terinspirasi dengan peristiwa benar yang berlaku dalam kehidupan beliau. Okey, cerita satu. Pernah beliau kongsikan, beliau pernah menolak wheelchair beliau untuk sertai satu Paralimpik, tak silap Nourish, dekat Singapura. Menolak wheelchair beliau sejauh 490 km selama 10 hari berturut-turut, 10 hari direct for straight 10 days. Menolak wheelchair beliau start dari Johor Bahru ke Melaka, ke Negeri Sembilan, ke Putrajaya. Dan Nourish tak silap, nama event tu adalah Singapore Youth something like that, yang berkaitan dengan Paralimpik. Dan beliau berkata dalam satu keadaan sedang beliau menolak wheelchair beliau di tengah-tengah highway, tak silap Nourish, tengah highway, tiba-tiba beliau dijerit dari satu tingkap truk. Seorang pemandu truk jerit kepada beliau yang sedang tolak wheelchair beliau ni, "Dip, hidup mesti diteruskan," kata driver truk tu. Lepas tu dia macam, mimpi ke ada orang tegur kan? Lepas tu, and then truck tu, lepas tu driver truck tu buka pintu. Dia kata, "Dip, life must goes on. Hidup mesti diteruskan." And then Ras Adiba Razi pada masa tu, dia kata dia memandang kepada pemandu truk itu, "I don't know you, but you give me that such kind of spirit." Kisah satu. Kisah yang kedua, masih juga ketika beliau sedang push wheelchair, secara tiba-tiba datang meluru kepada beliau seorang wanita pertengahan umur, tak silap Nourish, dengan pakaian yang beliau maksudkan, yang kelihatan, ya, pakaiannya kotor, dan hamba Allah itu pakai baju yang koyak rabak, seliparnya juga putus. Datang meluru kepada Ras Adiba Razi dan juga peluk beliau. Peluk beliau dan juga menangis.
Dan perempuan itu berkata, Ras, kenapa keadaan yang berlaku dekat you sekarang ni tak berlaku kepada saya? Sepatutnya saya yang lalu keadaan yang menderita macam dengan you sekarang ni. Jadi YB Senator Ras Adiba, dia terpinga-pinga sebab dia tak kenal orang ni siapa. Cuma apa yang beliau kata, dari pakaian perempuan itu, pakaiannya kotor, slipernya juga sudah putus, ya. Dan perempuan itu cakap, I saw you on television since you are 18, ya, sejak umur 18 tahun. I don't know why this thing happened to you. This thing must be happen to me, not to you. I'm going to die. Maknanya dia kata macam tu kan. And then YB kata, it's okay. God has planned for everyone and for each and every one of us. Dan kemudian perempuan tu keluarkan satu beg plastik kecil dan bagi beg plastik tu kepada Ras Adiba. Okay. Beliau sangat terkejut apabila beliau buka paper bag itu. Dalam paper bag itu ada buah apple dan juga ada buah oren. Beliau kata beliau speechless, tak tahu apa nak ni dengan orang yang berpakaian yang macam tu. Dan tiba-tiba perempuan itu seluk poket beliau, seluk poket dia dan keluarkan duit RM10, letak dekat tangan dia. Ras, ambil ni, you lebih perlukan duit ni, you tak ada job dah 6 tahun, you lebih perlukan duit ni berbanding dengan saya. I'm going to die, saya dah nak mati. Dan pada momen itu Ras Adiba Razi kata beliau menangis sesungguh-sungguhnya sebab orang-orang ini pemandu truk yang tadi, yang satu kisah tadi, dan juga yang perempuan ini, okey, beliau langsung tak kenal. Tetapi seolah-olah insan kiriman Tuhan dan beliau anggap ini adalah hadiah kepada beliau sebagai penguat semangat untuk beliau. Inspirasi dari kisah seorang yang bernama Ras Adiba Razi, YB Senator Ras Adiba Razi, juga memberi inspirasi bukan sahaja di Malaysia tapi juga sehingga ke luar negara. Beliau pernah ada program, ya, direkodkan oleh satu tim Oprah Winfrey, segmen Inspirasi Norwich. Dan jangan lupa untuk episod seterusnya setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network.
segmen Inspirasi Nourish. Dan jangan lupa untuk episod seterusnya setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network. Berdepan dengan kekalahan dalam hidup dan berusaha untuk kita hadapi dengan tangan yang terbuka memang bukan senang ya. Ia bukan sekadar satu ucapan yang manis yang hanya sedap didengar, senang diucap, tapi hakikat dia sangat sukar. Tak jadi dekat orang, tak payah pergi dekat orang lah. Nourish tengok atas diri Nourish sendiri pun. Sebab itu, di dalam menghadapi kekalahan dalam hidup ni, tak kiralah kita gagal, kita menghadapi rejection, betapa ramai ya statistik sekarang ini pun yang tak ada kerja, tak ada income, maknanya tak ada duit. Ya, saving pun dah start habis. Dalam PKP dan kita menghadapi pandemik, macam-macam dugaan yang ada sekarang ni. Ingat senang ke nak menghadapi kekalahan dalam hidup ni? Pula dahlah nak menghadapi dalam keadaan yang kita dalam keadaan kalah. Nak kena redha, nak kena terima, itu juga perlukan satu kekuatan. Sebab itu kan Nourish cakap, dari pengalaman sendiri, dari pengalaman orang-orang yang dekat dengan Nourish kan, yang paling penting kita kena ada sokongan dari sumber-sumber luar. Ada kawan rapat, yang ada pasangan, ada suami isteri, alhamdulillah. Boyfriend, girlfriend, partners, saudara mara, adik-beradik, family dan sebagainya kan. Macam tu. Semua tu adalah sumber kekuatan kita. Dan sumber kekuatan ini, sokongan moral tu, maknanya kalau dia wish kata all the best to you, pun kita rasa macam oh dah very nice sangat kan. All the best to you, good luck babe. Inspirasi dan terinspirasi, setiap kita ada sumber-sumber bagaimana kita mencari kekuatan dalam kehidupan. Inspirasi tu ya, yang pastinya datang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sebagai orang Islam. Inspirasi juga boleh datang dari kepercayaan mengikut agama ataupun anutan you all yang bukan Islam lah kan. Mengikut kepercayaan, you all meditasi, you all buat spiritual healing sebagainya kan, terpulang pada cara masing-masing ya. Hari ini Nourish bawakan dalam segmen 2 sebentar tadi bagaimana Nourish cukup terinspirasi dengan YB Senator Ras Adibarazi. I hope you are watching me now. YB Senator Ras Adibarazi, which is your stories really inspire me. You do inspire me a lot. Give me lots of inspiration. Give me strength. Give me a way how to live life. Dan Nourish bawakan sebagai satu perkongsian dalam segmen Inspirasi Nourish pada hari ini. Dari bacaan-bacaan dari YouTube dan juga yang Nourish follow pasal YB Senator Ras Adibarazi, ada sebenarnya banyak poin-poin yang mana sempat Nourish ambil sebagai tips kekuatan bagaimana untuk kita menghadapi dan juga menerima kekalahan dengan tangan yang terbuka. Kenapa Nourish buat macam ni? Menerima kekalahan dengan tangan yang terbuka. Come what may, datanglah apa saja selepas kita dah ada kekuatan tu. It is okay. Dan sebenarnya it is okay not to be okay. Sebab apa? Sebab kita dah okay, dah lalu benda yang sebenarnya lebih besar daripada benda ini lagi. Terima kekalahan dengan tangan yang terbuka. Tapi pastikan ada tusukan, ada kekuatan suntikan inspirasi, semangat yang dekat situ. Dari kisah kehidupan sehingga menjadikan dari seorang pembaca berita kemudian menjadi seorang orang yang kurang upaya. Ya. Seorang yang duduk di atas kursi roda. Ya, dan akhirnya dari kursi roda beliau berpindah kepada satu kedudukan yang lebih baik. Beliau berpindah ke Dewan Negara sebagai YB Senator Ras Adibarazi. Nourish sempat buat beberapa tips ya kehidupan dalam banyak perkongsian yang Nourish dengar, alhamdulillah. Ya. Tips yang pertama yang YB Senator kongsikan adalah you cannot depend to anyone. Yang pertama,
In this life, kata beliau, you cannot depend to anyone. You depend to yourself. Because why? People come and people go. Orang datang dan pergi dalam kehidupan. By the end of the day, you come alone and you go alone. Itu. Yang kedua, always remember, love yourself first. Cinta, kena sayang, kena cinta diri kita dulu. Ya, apabila kita banyak kasih sayang, apabila kita banyak cinta, kita senang untuk spread love. Yang seperti mana Norish suka tulis dalam Facebook Norish, dalam Instagram Norish, ya. Spread love, no hate. Ya. Dan untuk spread love, kita kena ada banyak sayang dalam diri kita dulu. So how? Caranya adalah kita perlu kuat. Kuat untuk memberi cinta, untuk kita menerima cinta. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. My disability is my ability. Ya, YB Senator Ras Adi Barazi tidak menjadikan ketidakupayaan beliau berduduk atas kursi roda tak boleh jalan sebagai satu halangan untuk beliau. That is not a challenge. Tetapi dia challenge diri beliau untuk menjadi seorang yang sebenarnya lebih aktif daripada semasa beliau boleh berjalan. Itu takdir beliau. Yang kelima, the word impossible doesn't exist. The word impossible doesn't exist. Jangan pernah bersetuju dengan perkataan tak mungkin. Semua mungkin. You have to fight for it. Itu yang kelima. Yang keenam, we have to prepare. Diri kita ni selalu kena bersedia untuk keadaan-keadaan yang kita tak bersedia. Macam mana tu? We have to prepare for unprepared moment. Contoh macam sekarang kan, kita tak ada siapa pun yang boleh baca bahawa sepanjang tahun 2020 kita kena berada dalam keadaan lockdown, partial lockdown, PKP, MCO, ya, whatever term yang datang tu. Tak ada pernah siapa sangka tu COVID nak datang, kita kena duduk dalam keadaan berkurung dekat rumah, stay at home, stay healthy, macam-macam yang muncul hashtag tu kan, kita jaga kita apa semua tu kan. Okey. Jadi untuk bersedia dalam keadaan-keadaan yang memang di luar daripada kemampuan kita, kita kena bersedia dari segi bagaimana apabila keadaan tu datang, hati kita bersedia how to control. Sebab tu ilmu adalah penting, kan? Kita kena dapatkan ilmu dan juga top up diri kita dengan ilmu dengan sebanyak-banyak mungkin. Poin yang ke-8, tips kekuatan menghadapi kehidupan ini dari YB Senator Ras Adi Barazi, ya. Be a dream catcher, dream high, chase for your dream. Itu yang ke-8. Yang ke-9, be focus, be discipline. Sebab beliau kata hanya kita saja yang menentukan arah tuju kehidupan kita, apa kita nak jadi. No one will do it for you. You have to do it for yourself. And when you hit your mark, hit it higher, higher, higher and higher again. It's more higher. Dah sampai dah tahap kejayaan tu, tapi mengimpikan dream big, nak buat lagi-lagi yang besar. Sebab apa? Sebab kita dah ada kekuatan. Dah boleh let go dah yang lepas-lepas tu. Alhamdulillah. Dan you have to go in the eye of the tiger. I love these terms. You have to go in the eye of the tiger. Bermakna kena bersemangat. Ya? Hidup ini kena semangat memang. Sebab itu, di dalam terutama agama Islam, berpagi-pagi itu sangat digalakkan. Ya? Berpagi-pagi, buat amalan spiritual ibadah kita. Kunci jam pukul tidur awal, kunci jam pukul 4 pagi bangun solat hajat, solat tahajud. Itu dia. Sebab itu sebenarnya, sebagai seorang yang kita kata kita belajar suntikan spiritual, kan, penguat semangat ni apabila kita rasa fresh, kita dah rasa macam okey, ada suntikan dan spiritual itu berkait dengan langsung dengan Tuhan, Allah lah, ya kan? Then only you can go in the eye of the tiger. Dan akhir sekali kata YB Senator Ras Adi Barazi, dia minta kepada seluruh audience di dalam ruang beliau buat speech pada masa tu. Beliau kata beliau dah tak boleh jalan, tak boleh apa, hanya duduk di atas kerusi roda, dan dia minta kepada all the audience, kepada yang sedang melihat beliau, tak silap Norish, student Monash University, dalam YouTube itu, you all boleh Google tengok kan. Okay, beliau kata, I am disabled now, but I want you to promise to me, can you be my legs?
Because beliau kaki itu masih ada tetapi it's numb, it's not functioning, disabled already. Itu yang beliau minta dalam kebanyakan siri-siri perkongsian inspirasi motivasi beliau kan. Be my leg, dia kata. Climb a mountain for me. And please, travel to the world. Snap lots of picture. But please remember me. Send me message through my FB, through my IG. Send me a message. Climb a mountain for me. Travel to the world for me. Do a journey to the world for me. Swim for me. Because beliau suka underwater life. Beliau kata ketika masih ada kaki dulu, beliau mengatakan only sky the limit. Tetapi apabila beliau menyusut dasar laut, beliau kata sea is the limit. Dan seterusnya beliau kata be my legs. Be my legs. Dance for me. Beliau dulu ada Harley Davidson. Ride for me. So do the stuff that I cannot do anymore. Please be my leg and do it for me. And please remember me. Be my legs. InsyaAllah, jika YB sedang menonton Nourish sekarang, InsyaAllah, I will be your legs. Kita dah pun sampai ke penghujung episod 3 pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang sudi menonton bersama dengan Nourish pada hari ini. I really appreciate your time. Guna mobile data ke, guna wifi ke, whatever kan. Tumpang wifi tempat orang ke, I don't mind. Apa-apa pun, Nourish sangat hargai masa yang kalian luangkan untuk tengok Nourish kan. Okey, jangan lupa setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network bersama dengan Nourish, insya-Allah. So far setiap Jumaat lah. Di mana tu? Di Iwana TV Network. Jadi siapa yang masih lagi belum follow Iwana TV Network, boleh buat buatlah, follow lah kan dekat Facebook page Iwana TV Network. Okey, kita dah pun nak mengakhiri episod 3. Semoga yang Nourish kongsikan pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat. Kalau sedikit, ambil secara yang sedikit, ya, insya-Allah mengikut kesesuaian masing-masing. Kalau boleh ambil semua, Nourish lagi happy. Alhamdulillah, ya. Dan insya-Allah pada episod keempat, topik lain juga yang akan Nourish, topik lain pula yang akan Nourish bawakan untuk kalian yang di luar sana, ya. Dan sesungguhnya kisah inspirasi YB Senator Ras Adiba Razi ini bagi Nourish, ya, selain daripada beliau pun satu bidang lah dengan Nourish juga kan. Jadi apabila benda ini terjadi kepada beliau, saya cukup merasainya dengan cukup mendalam sebab kami juga bekerja dalam keadaan yang kami tengok kamera, ada all the production teams sebagainya itu kan. Saya memahami, ya, satu masa beliau pernah kata kerinduan beliau, but she never feel that she left that production and TV sekalipun, ya, because she went back join production radio TV, tak silap Nourish, pada tahun 2008. Okay, dan start daripada situ dia grow big lagi lah, alhamdulillah. Okay, inspirasi dan terinspirasi sebenarnya banyak, ya, sebenarnya banyak. Dan nak menerima kekalahan dalam kehidupan dengan tangan yang terbuka ni pun kita perlukan banyak kekuatan. Bukan sekadar inspirasi, dengar inspirasi, it's not just like that. Bukan sesenang itu, ya, bukan sesenang itu. Ia perlukan usaha, ya. Jadi sebagai seorang Islam terutamanya, ya, orang Islam, kita buat apa yang suruhan agama tu orang kata yang boleh memberi kita satu bentuk ketenangan secara spiritual, ketenangan hakiki, kan. Pernah dengar tak, ya? Pernah dengar tak orang cakap kan hati akan menjadi tenang hanya dengan mengingati Allah, betul kan? Buat apa yang Allah suruh dan juga jauhi apa yang Allah larang. Itu dia, itulah puncak ketenangan kan. Rasulullah pun ada pernah cakap juga. Rasulullah cakap apa? Dosa tu membuatkan kerisauan di malam hari. Risau je dosa tu. Dosa apa saja yang membuat perasaan ragu-ragu, perasaan risau, itu dosa. Tapi kalau kita banyak buat baik, banyak mendekatkan diri kepada Allah, benda tu dia akan suntikan
ketenangan, kita akan dapat ketenangan hakiki itu hanya dengan mendekati Allah, insya-Allah. Itu cara kita. Dan again, untuk penganut, mungkin ada anda yang sedang menonton Norish sekarang ni bukan orang Muslim. You are not a Muslim, but it's okay, you are welcome juga, ya, sebab Norish akan bawakan benda ni secara santai dan it can suit everyone. You can heal yourself by spiritual healing, by your own meditation, by your own belief, by your own anutan agama, kepercayaan masing-masing. Itu dia. Dan all the best untuk you juga, kan? Okay. Sekadar itu saja untuk minggu ini, ya. Dan Norish mengharapkan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menghadapi dugaan PKP, dugaan pandemik yang kita pun tak boleh nak jangka bila sebenarnya nak habis pandemik ni, bila sebenarnya COVID ni nak berhenti ni, kan. Dan semoga kekuatan itu boleh datang. Dan Norish secara ikhlas, Norish kata, frankly, I pray for everyone, for all of you to have strength untuk melalui kehidupan ini, for you, for your loved ones, the whole family, dan untuk semua yang sedang menonton Norish di sini ataupun dia akan datang, insya-Allah, ya. Sekali lagi Norish ulang di sini, ya. Langit kan langit. Okey. Langit tu dia akan lebih cantik selepas hujan. Sebab apa? Kadang-kadang lagi cantik tu lepas hujan ada pelangi. Nampak tak pelangi? Cantik kan? Cantik. Dan begitu juga diri kita. Diri kita akan lebih cantik selepas ujian. Sebab apa? Sebab biasanya apabila ujian ni, kita akan ada banyak usaha untuk mendidik hati kita untuk redha. Macam topik hari ni, terima kekalahan dengan tangan terbuka. Tidakkah kita belajar sesuatu? Bersama dengan Norish pada minggu ini dalam segmen Inspirasi Norish. Dan jangan lupa untuk episod seterusnya setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network. Bagi anda yang belum lagi follow Iwana TV Network, sila buat. Oi, Nina dah 4 kali. Last kali aku pergi seminar kat Putrajaya. Oi, paling tang macam ni. Kak, saya ada jual. Apa? Tak nak? Belum cakap lagi tak nak? Kak, saya ni jual dodol kak. Buatan tangan kak. Memang buatan tangan buat daripada rumah, tapi Kang beli satu kak. RM5 kak? Murah? Murah RM5. Nampak macam sedap. Sedap kak? Buat tak? Makanlah dodol. Sini kak, saya ni kak 10. Itu pun tak diskaun RM5, bagi RM4 kak. Tengok macam sedap, harga pun murah, tak kalau tak dapat jual lagi. Betul kak, tak dapat kak. Saya dah pergi seminar 4 kali kak. Lepas tu sepatutnya sekepuk-kepuk lah. Mana ada kepuk-kepuk kak PKP ni. Saya tak tahu nak macam mana dah saya nak buat ni barang ni. Ini je saya buat, dodol je saya buat. Dia kan, macam ni dulu, akak ni belanja. Ni aku kat tepi jalan ni semua. Sekarang ni semua orang berubah kepada marketing online. Online? Iya. Okey, boleh akak lanjutkan cerita akak tu? Online, semua pakai handphone sekarang. Ya ke? Orang semua dah beli-beli barang online aja. Hanya di jalan je. Jadi memang orang tak ada jual dekat macam saya ni, memang dah tak ada dah, memang ketinggalan zaman dah. Ada tu ada, tapi banyak je dekat online. Dulu akak ni pun macam kamu juga, tapi sekarang akak ni punya solution. Jadi Solution dia nak tahu tak? nak tahu lah. Macam dulu kan. Okey, sekarang ni dekat Iwana TV kita ada satu segmen baru. Dia ada Iwana Shop. Iwana Shop ni dia yang tolong jualkan kita punya produk. Iwana Shop. Iwana Shop dia tolong jualkan kita punya produk. Kita tak payah buat apa-apa. Bayangkan tak payah sewa kedai. Tak payah kerja ramai. Tak payah panas-panas lah kita jual ni. Kita duduk rumah, kita tunggu je order sampai, kita uruskan postage.
Maknanya saya tak perlu bayar apa-apa. Tak payah. Maknanya saya duduk kat rumah, saya kacau duduk je lah. Maknanya tak tempat. Okey. Production je. Kita bagi, dia orang uruskan semua. Jadi Kak, dah ada macam ni kita kat peluang lah kan? Peluang yang bagus tau. Mana Kak? Ni, cuba tengok ni. Ni. Tengok dekat sini je. Banyak. Ni apa yang 18? Orang Dia tu ramai kan? Dia ramai kan? Okey. Dudul-dudul ni semua. Jual. Ni bukan akak. Kat rasa mainan. Akak pun jual lah. Jadi Kak, Ada juga. saya ni macam mana Kak? Saya ni dah berbulan-bulan dah Kak PKP negeri ni. Letak je produk dekat sini. Nanti dia orang akan semua orang akan tahulah pasal punya produk ni. Jadi saya nak kena hubungi. Hubungi ni admin. Oh, jadi saya kena save nombor dia. Saya nombor. Jom promosikan produk anda di segmen terbaru Iwana TV iaitu Iwana Shop. Sesi jualan online secara live dan mudah. Hanya hantarkan produk anda kepada kami dan tunggu maklumat lanjut. Iwana Shop, just shop as you want.